Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar? Berjumpa lagi kita dalam kelas matematik. Hari ini 2 Februari 2021 bersama saya Cikgu Razida. Hari ini cikgu akan menerangkan berkenaan topik anggaran kuantiti dan juga membundar nombor. Baik anak-anak, cikgu tidak mahu membuang masa. Mari kita teruskan dengan anggaran nombor ya. Yang pertama, di sini cikgu telah menyediakan 3 balang berisi beras. Dan balang-balang ini sama saiznya. Balang pertama iaitu balang A, cikgu isikan beras penuh. Balang B iaitu balang yang di tengah ini, cikgu isikan beras separuh berbanding balang A yang cikgu isi penuh. Balang B separuh daripada balang A. Dan yang hujung ni anak-anak, cikgu telah isikan beras separuh daripada balang yang di tengah ini. Separuh daripada balang yang di tengah ini. Balang di tengah ini pula iaitu balang B separuh daripada balang A. Balang C separuh daripada balang B. Balang B separuh daripada balang A. Baik. Bolehkah anak-anak fikir atau anggarkan berapakah jisim beras di dalam balang C dan berapakah jisim beras di dalam balang B? Sekiranya beras di dalam balang A ini mengandungi 1000 gram atau 1 kilogram. Cuba anak-anak fikirkan. Bolehkah anak-anak menganggar nilai jisim yang terdapat di dalam beras yang terdapat di dalam balang B dan juga balang C? Baik anak-anak, mari cikgu terangkan. Okey. Menganggar nombor adalah sesuatu yang kita memerlukan daya fikir secara logik. Ya. Jisim beras dalam balang A adalah 1000 gram. Jisim beras dalam balang B ialah setengah atau separuh. Setengah atau separuh itu artinya adalah 1/2 daripada jisim beras dalam balang A. Okey anak-anak. Manakala jisim beras dalam balang C adalah setengah atau separuh, nilainya adalah 1/2 daripada jisim beras dalam balang B. Berpandukan keterangan ini, mari kita cuba cari jisim beras dalam balang B yang ini dan cari jisim beras dalam balang A. Maafkan cikgu, bukan balang A, balang C. Yang ini anak-anak ya. Kita abaikan, ini salah type. Okey, balang C. Baik, mari kita perhatikan. Untuk mencari beras dalam balang B, kita perlu membuat anggaran berbanding dengan balang A. Balang A mengandungi 1000 gram beras. Jadi kita ambil nilai 1000 gram itu, kita darab dengan 1/2 atau setengah atau separuh. Maknanya 1000 bahagi dengan 2. 1000 bahagi 2, jika kita kira, kita akan dapat 500 gram. Artinya, jisim beras dalam balang B ialah 500 gram. Beras ini ialah 500 gram ya anak-anak. Baik, sekarang kita lihat berapakah pula jisim beras
di dalam balang C. 500 gram yang tadi iaitu jisim beras dalam balang B ni, beras ini tadi kita perlu buat perbandingan dengan beras yang di dalam balang C ini. Jadi 500 yang kita cari tadi kita darab dengan 1/2 sebab nilai beras di dalam balang C adalah separuh atau setengah daripada beras dalam balang B. 500 gram darab 1/2 sama dengan 500 bahagi 2. 500 bahagi 2 kita akan dapat, jika kita kira, kita akan dapat 250 gram. Ya, jadi jisim beras dalam balang C ialah 250 gram. Inilah cara pengiraannya, ya anak-anak. Okey. Baik anak-anak, begitulah tentang anggaran nombor. Sekarang cikgu akan teruskan dengan membundar nombor. Baik anak-anak, sekarang kita akan teruskan dengan topik membundar nombor. Apa itu membundar nombor? Baik, membundar nombor artinya kita menggenapkan sesuatu nilai nombor itu kepada nombor yang lebih genap lah maksudnya. Jika anak-anak ada RM1.80, ya, kita tidak mahu ada sen di dalam nilai duit yang anak-anak punyai itu. Jadi jika kita bundarkan kepada ringgit yang hampir, dia akan menjadi RM2 kerana RM1.80 itu hampir dengan RM2. Jadi RM1.80 digenapkan menjadi RM2 anak-anak. Begitulah tentang membundar nombor. Baik, cikgu ada sediakan beberapa contoh dan penjelasan untuk anak-anak lebih memahami tentang membundar nombor. Mari. Okey, kita perhatikan di sini. Ya, di dalam topik membundar nombor, cikgu telah menyediakan di sini barisan ataupun nombor mengikut nilai-nilainya di sini yang telah cikgu typekan. Bermula dengan 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 dan 20,000. Okey, jika kita ingin membundarkan mana-mana nombor ini kepada puluh ribu yang hampir, bagaimana ya anak-anak? Baik, perhatikan. Jika kita mendapat angka 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 dan 14,000, yakni yang berada pada garisan yang ini, yang berwarna merah ini, nilainya akan kita genapkan menjadi 10,000. Manakala jika kita mendapat angka 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 dan 20, bila kita bundarkan kepada puluh ribu yang hampir, dia akan menjadi 20,000. Kerana daripada 15,000 sehingga 20,000 ni hampir dengan 20,000. Daripada 10,000 hingga ke 14,000 hampir kepada 10,000. Baik, mengapa nombor yang berada dalam lingkungan garisan merah ini ya, dari 10,000 hingga 14,000, apabila dibundarkan kepada puluh ribu yang hampir akan menjadi 10,000 kerana nombor-nombor tersebut hampir kepada 10,000. Jadi 10,000 lah. Ya. Nombor yang berada dalam lingkungan garisan hijau yang ini tadi, apabila dibundarkan kepada puluh ribu yang hampir akan menjadi 20,000 kerana nombor-nombor tersebut hampir kepada 20,000. Baik, macam mana tu?
Okey, cikgu ada teknik yang lebih menyenangkan atau cara mudah yang lebih senang untuk kita lakukan apabila kita hendak membundar nombor. Okey, kita perhatikan apa yang telah cikgu sediakan ini. Cara mudah untuk membundar nombor. Langkah pertama, bulatkan digit yang hendak dibundarkan. Kita cari rumah apa yang kita nak bundarkan, kita bulatkan dia. Langkah kedua, lukis anak panah mengarah kepada digit di belakangnya. Belakang yang dah kita bulatkan tu kita letak anak panah. Kemudian langkah ketiga, semak julat berikut. Iaitu, jika nombor yang ditunjukkan oleh anak panah ialah sifar, 1, 2, 3, 4, kita akan kekalkan digit yang hendak dibundarkan atau yang telah kita bulatkan tadi. Ingat, tadi kita bulatkan. Kemudian, jika nombor yang ditunjukkan oleh anak panah ialah 5, 6, 7, 8, 9, kita hendaklah tambah 1. Pada digit yang hendak kita bundarkan. Okey, tambah 1 kalau 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sifar 1, 2, 3, 4, kekal. Ya, itu jangan lupa. Okey, tukarkan digit yang berada di belakang digit yang dibundarkan kepada sifar. Semua yang di belakang setelah kita bundarkan tu, kita tukar kepada angka sifar. Tak nampak dengan jelas tu. Hanya ditulis saja. Baik anak-anak, mari kita kerjakan pula. Macam mana kita nak melakukan, nak buat, nak kira pembundaran ini. Mari. Okey, ini contoh yang telah cikgu sediakan. Bundarkan nombor berikut kepada puluh ribu yang hampir. 10,000. Langkah pertama, kita cari digit yang berada di rumah 10,000. Kita buat apa? Langkah pertama tadi, bulatkan. Jangan lupa, cari rumah 10,000 ni sebab dia nak kepada 10,000, bulatkan. Okey, di sini angkanya 68,490. Okey, kita nak bulatkan, cari rumah 10,000. Jadi, carilah 10, ratus, ribu, 10,000. Ni rumah 10,000 dan kita bulatkan. Macam ni lah. Ni sudah pun dibulatkan. Dan lukis anak panah menghala ke belakangnya. Ni belakangnya. Dan angka ini ialah nombor 8. Bila dia nombor 8, dia berada dalam lingkungan 5, 6, 7, 8 dia kan? 8, 9. Artinya kita perlu menambah 1 pada nombor yang hendak kita bundarkan. Iaitu yang kita bulatkan tadi. Jadi tambah 1. 6 tambah 1 jadi 7. Langkah terakhir apa dia? Semua angka-angka di belakang digit yang kita bundarkan, kita jadikan sifar, 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 sifar. Ni semua jadi sifar. Maka 68,490 apabila kita bundarkan kepada 10,000 yang hampir atau terdekat, dia akan menjadi 70,000 kerana 68,490 hampir kepada 70,000. Okey, contoh kedua. 34,039. Kita ingin bundarkan kepada 10,000 yang hampir atau terdekat. Langkah pertama, macam tadi, cari rumah 10,000. 10, ratus, ribu, 10,000. Ini dia. Kita bulatkan. Jangan lupa, dah jumpa, kita bulatkan. Kemudian, kita letakkan anak panah menghala ke belakangnya. Belakang ni anak panah menunjukkan nombor 4. Jadi nombor 4 berada dalam lingkungan sifar. 1, 2,
3, 4, iaitu kekalkan. Kekalkan apa? Kekalkan digit yang berada pada rumah puluh ribu yang ingin kita bundarkan, yang dah kita bulatkan tadi. Ni kekalkan. Kekalkan, tak payah tambah. Langkah terakhir, jadi kekal jadi 3 lah, tak berubah. Langkah terakhir, semua digit di belakang ini kita tukarkan kepada sifar. Ni jadi sifar, ni jadi sifar, dah memang sifar-sifar lah. Jadi sifar, jadi sifar. Jadi jawapannya ialah 30,000. Okey? Bermakna 34,039. Ya, bila kita bundarkan kepada puluh ribu yang hampir, dia akan menjadi 30,000 kerana 34,039 hampir kepada 30,000. Okey, contoh terakhir. 95,306. Ya, kita ingin bundarkan kepada puluh ribu yang hampir. Puluh ribu. Cari rumah puluh ribu. Puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Apa kita buat? Kita bulatkan. Lepas kita bulatkan, kita lukis anak panah menghala ke belakang. Dan kali ini dia menunjuk ke nombor 5. Nombor 5 ni berada dalam lingkungan yang mana? 5. Ni dia 5, 6, 7, 8, 9. Tambah 1. Maknanya kita kena tambah 1 dekat mana? Dekat digit yang kita ingin bundarkan, iaitu yang telah kita bulatkan tadi. Tambah 1. 9 ditambah 1 jadi? Ya, jadi 10. Maka kita tulis 10. Digit yang di belakangnya semua ni kita gantikan dengan sifar, 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 sifar. Semua kita gantikan dengan sifar. Maka 95,306 apabila kita bundarkan kepada puluh ribu yang hampir atau terdekat akan menjadi 100,000 kerana 95,306 hampir dengan 100,000. Baik, begitulah anak-anak penerangan cikgu untuk kali ini. Cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan menjadi sumber inspirasi dan anak-anak boleh faham untuk melaksanakan tugasan yang bakal cikgu beri. Tetapi jika anak-anak masih belum menguasai, jangan bimbang. Anak-anak bolehlah merujuk buku teks tahun 4 untuk anak-anak tahun 4 dan tahun 5 untuk anak-anak tahun 5. Buku teks matematik berkenaan topik anggaran nombor dan membundar nombor. Dan nantikan soalan yang akan cikgu berikan melalui ruangan assignment dalam Google Classroom kita. Anak-anak semua, itulah sahaja untuk kali ini daripada cikgu. Semoga semua berjaya melakukan latihan dan boleh menghantarnya ke GC supaya cikgu dapat semak dan memberi grade. Cikgu doakan anak-anak agar kita dapat bertemu dengan segera. COVID ni dapat berlalu dengan cepat supaya kita dapat bertentang mata dan boleh belajar dengan lebih senang. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dahulu anak-anak. Bye-bye.